Assalamualaikum, saya Hairul Bikul. So hari ni kita bersama dengan Cikgu Asnawi. Okay, betul juga nama Asnawi. Di Giat Mara Labis. Okey, hari ni Cikgu Asnawi dia nak sharekan ilmu sedikit dengan kita sebagai pengguna-pengguna PC dekat rumah ni, macam mana nak elakkan ataupun nak kurangkan masalah hang ataupun lag ataupun komputer jadi tersangkut-sangkut ni dengan modalnya RM15 sahaja. Itu adalah tips daripada mampu milik. InsyaAllah. Okey, so sekarang kita dekat Giat Mara Labis kan? Alright. Okey, sebab Giat Mara Labis ni dia menawarkan satu bidang khusus, iaitu khusus teknologi sistem komputer. So, biarlah cikgu komputer pakar yang sendiri terangkan dengan anda semua. Okey, dah get ready tak? So, siapa yang menonton video ni, saya harap anda dapat tolong share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat, supaya lebih ramai orang dapat jimatkan kos. So, kalau komputer anda hang lembab-lembab tu, jangan fikir apa-apa dulu, cuba dulu tips yang Cikgu Asnawi nak sharekan dulu. Okey, cikgu. So, apa yang cikgu nak sharekan dalam tips cikgu ni? Okey, kebiasaannya, saya rasa setiap rumah sekarang ni komputer ataupun laptop merupakan satu keperluan. Betul, setuju. Satu keperluan. Kalau kata macam zaman PKP dulu, orang kata sibuk cari laptop ataupun Betul. personal PC. Betul. Dan saya percaya setiap orang, setiap rumah kurang-kurangnya ada satu PC yang gedabat besar macam ni. Betul. Besar orang Melaka. Besar. Okey, besar lah. Alright. Okay. Sebab dah duduk bertahun di Melaka. Oh, patutlah dia punya slang dia dekat sana tu. Alright. So, jadi masalah dia adalah bila komputer lambat. Okey. Sebagai seorang yang dah belajar komputer, sebagai orang yang dah berpengalaman dalam komputer, kebanyakan orang kata kenapa komputer saya lambat, kenapa komputer saya hang. Hang itulah masalahnya lah. Setelah dapat decide apa ni masalah, salah satunya kekurangan fan, CPU fan yang ni lah, contoh macam ni. Okey. Selalu dah nampak dalam komputer. Bermaksud kalau macam fan kurang ataupun sistem peredaran udara dia kurang, dia memang akan jadi hang. Yes, sebab apabila komputer ni on, prosesor automatik akan panas. So sekiranya pada kita punya heatsink tu atas prosesor tu, dia tidak support ataupun tidak terlalu habuk dia terlalu banyak, so dia akan buatkan kita punya OS dengan CPU kita tidak berjalan dengan satu haram lancar. Saya tak faham cikgu. Cikgu buka lah cikgu. Cikgu buka, cikgu tunjukkan lah. Alright, so kebiasaannya setiap PC akan adanya satu, contohnya ini ada satu set CPU yang lengkap. Satu set CPU yang lengkap yang tengah berfungsi. Tengah berfungsi. Ni tengah running kan, tengok ni. Tengah running. Dalam tu ada lampu kipas ni tengah berpusing apa semua. Kebiasaannya CPU fan ni lah yang kebanyakan kita tidak selalu jaga. Sebab biasanya benda ni kita akan letak bawah meja, betul? Betul. Alright. Saya pun sama. Alright. So biasanya kita tak tahu, kita tak ada kisah pun, asalkan kita on butang button ni hidup, monitor keluar dah cukup, betul? Tetapi kita jarang buat maintenance. Okey. Dan salah satunya kita punya CPU fan ni habuk penuh. Berat, slow je jalan. Itu nasib baik. Kalau tak nasib baik ada cicak dalam tu. Jam lah terus? Jam. Okey. Dan akan rosak. So tak apalah yang itu kemudian, tapi hari ni saya nak kongsikan adalah macam mana kita nak mengurangkan hang tu, macam mana kita nak mengurangkan kepanasan dalam CPU tu. Okey, jap. Saya potong sikit, nak kasih hadam dalam kepala sebab saya ni bukan pakar komputer kan. So jadinya saya sangat excited nak faham dulu tip macam ni. So maksudnya secara ringkasnya, kebanyakan komputer ni dia jadi macam lembab sikit, dia jadi macam hang tu. Sebenarnya puncanya daripada sistem komputer tu dah panas. Maksudnya sistem peredaran udara tu tak cantik, tak lancar. So bukanlah ada kerosakan yang berat sangat pun. Okey, so bermaksud kat sini kalau komputer anda hang dekat rumah, first kali cuba tengok dekat sistem CPU tu, mungkin sistem kipas dia dah berat ke apa ke semua. Tapi kalaulah anda tengok masih lagi cantik apa semua, jadinya Cikgu Asnawi dia nak sharekan lagi tip, kalau nak kasih power lagi, tambah lagi satu fan. Supaya sistem tu jadi betul-betul sejuk dekat bahagian ni. Sebab itulah kalau kita perasan gaming PC banyak kipas berwarna-warni. Betul. So fungsi dia sebenarnya nak kasih sejuk. Itulah point dia. Sebab itulah gaming PC kita tengok macam ada sekarang ni cooling system, air apa semua kan. Itu untuk melancarkan dia punya
Aliran udara dari segi gaming lah masa benda tu PC on. Sebab bila kita main game memang maksimum dia gunakan tu, jadi dia cepat panas tu. Sebab tu lagi satu, masa kita belajar dulu masa sekolah, kita tengok PC kawan-kawan kita dia tak ada pun casing. Supaya angin masuk. Angin masuk macam gini dia. Dia selalu lagi bukan lelaki lah. Lelaki dia suka, dia biar orang dia terdedah. Kadang-kadang kita letak ni kita punya CPU. PC dia terdedah terbuka macam gini ya. Supaya angin masuk, sejuk apa semua. Okey, faham. Kenapa orang buat macam tu? Okey cikgu. Kita tak nak lengahkan masa. Sekarang ni kita minta cikgu tunjuk dengan saya, tunjuk dengan kita punya penonton macam mana nak install ataupun nak tambah cooling system pada CPU standard ni. Yang ni kita ada satu contoh ni. Sebelum kita nak buat, tutup dulu lah. Shutdown dulu lah. Sebabnya, sebab kenapa? Dia memakai power. So jangan kita nak terus bijak-bijak terus sambung kejap lagi kan kita yang jam. Kita yang jam. Faham. Alright. So pertama sekali adalah kita akan off dulu. Kita akan shutdown dulu secara biasalah. Cara kalau pakai keyboard ni tu biasa cara yang sopan sikit. Alright. Ada cara yang tak sopan sebenarnya. Tutup pula jelah terus. Tutup pula. Alright. Tapi kalau kita tutup pula tak cepat rosak ke? Kalau ikutkan, kalau sekali dua tak ada masalah. Kalau kerap lah akan masalah. Kalau kerap dia, kita akan sebabkan kita punya hard disk kita akan problem lah. Dia mati mengejut. Elakkan. Okey. Alright, sekarang kita punya CPU fan kita dah mati. Dah mati? Tetapi untuk makluman, sekarang ni power tengah masuk lagi. Itu yang ada lampu tu? Okey, so apa nak kena buat? Ada dua kaedah. Pertamanya, pada situasi sekarang kita masih boleh buat kerja tetapi tidak digalakkan sebaiknya sebab elektrostatik masih lagi ada. Dan sebaiknya kita tutupkan plug semua sekali. Okey, bila kita dah off, nampak dah tak ada lagi lampu yang hidup. So ini bermaksud tidak ada elektrik yang masuk ke dalam kita punya PC. Okey, alright, clear. So kita baringkan. So kita yang paling senang, kalau zaman macam saya lebih suka baringkan. Okey. Sebab apa nak baringkan? Sebab memudahkan kita punya kerja. Okey, boleh juga buat baring macam gini. Berdiri pun boleh. Tapi biasalah kalau kita di sini kan kita nak tunggu macam gini. So kalau macam gini dia dalam kaedah baringkan. Okey. Sebab kata saya mendidik anak murid saya, buatlah kerja mengikut keselesaan sendiri. Okey, faham. Alright. Okey, so ini kipas. So kipas ni lah yang cikgu cakap boleh dapat dengan harga serendah RM15. RM15 saja. Okey, so kipas apa yang sesuai untuk kita pasangkan dekat CPU ni? Sebab kadang-kadang ada yang macam saya tengok ni, dia pakai soket yang macam ni. Tapi saya pernah upgrade saya punya PC. Dia masuk ke soket macam ni. So cadangan cikgu, kipas yang jenis macam ni sesuai. Kalau nak lebih baik, kita carilah kipas yang direct kepada power supply. Sebenarnya basic power supply dia hanya bagi 1-2 ni lah. So kita boleh tambah. Dia ada adapter dia? Dia ada adapter. Dia tambah adapter dia. Tetapi dengan syarat kita kena pastikan kita punya power supply ni boleh support. Boleh support. Sebab semakin banyak kipas, power supply akan lebih tinggi nak kena bagi. Menjadi masalah sekiranya kita tambah banyak tapi power supply kita kecil. Dia akan PC kita akan tertutup. So kadang-kadang dia akan kita on, dia mati. Mati. Maksudnya power supply tak cukup. Tapi kalau setakat standard punya power supply, satu tak ada problem lah. Okey, tak ada masalah dengar baik-baik Kalau power supply standard, setakat tambah satu lampu, satu kipas, tak ada pemasalah pun. Okey cikgu. Cara dia. Okey. Macam contoh fan yang ini, dia dah ada siapkan adapter kepada onboard je lah. So kita cari board dekat mana. Dekat sini kita sambungkan sajalah. Macam yang ini pun kalau kita tengok dekat belakang casing ni, dekat belakang casing ni dah ada tempat dia. Pot untuk kipas. Pot dia ada dah. Mana-mana basic casing pun dah ada dah. Macam ni pun sama juga. Macam ni pun sama juga. Nampak So maksud kat sini lah tempat untuk kita pasang kipas tu. Okey, go. So benda yang paling senang, kita standard fan. Dia dah ada, dah memang orang kata pun dah memang ngam-ngam dia punya tu. Hilang buat ni memang pandai.
Okay, dia suruh kita akan datang suruh upgrade. Okey. Dia suruh tambah duit lagi. Betul. Memang itulah teknik Omega. Serendah RM15 dah boleh dapat kita boleh dapat mengurangkan kita punya CPU daripada kepanasan lah. Alright. So, sebelum nak pasang tu ada tak tips? Sebab apa kipas ni dia macam mesti ada satu sedut, satu embus. So dia nak buang angin tu macam mana? Buang keluar ke buang ke dalam? Buang keluar lah. Buang keluar lah. Okey, kena pastikan dulu kipas ni lah. Kita kena tengok macam yang ini dia dah set kan. Ini adalah dia punya keluar. Rotation dia. Rotation ni lah. So kita akan pasang dia gini. Okay. So nanti kita akan pasang di. So power supply masukkan dulu. Okey, masukkan power supply. So kalau nak ikutkan kita senang kita buat kerja yang susah dulu. Itu tip daripada cikgu. Buat kerja dari susah dulu. Sebab yang ini ada 4. Okey. Ada 4, kerja dia renyah sikit. Okey. And then yang ini ada 1. Okey. Okey, just tunggu pasang. Okey, itu tip daripada cikgu. So kita pasang yang renyah dulu. Okey, pasang dulu. Okey, pasang yang renyah dulu. Sebab sekarang ni jenis plug yang beli kat sini saya letakkan. Dia punya ni. Okey. So kadang-kadang ada juga yang dibekalkan dengan skru. Okey. Skru tu just kita boleh terus skru kan, ikat dia terus. Saja kat belakang. Okay, kalau yang ni dia datang pakai getah. Okey, so kita just masukkan. Boleh masukkan. Tarik. And then kita masukkan ke sini. Tarik lagi lah. Ini susah Ini susah. Ini susah. Ini pun kalau kau cakap susah, memang sebenarnya inilah yang paling senang saya tengok. Just tarik sahaja. Install dia punya kipas dia tu. Okey, pasang situ. So ada 4-4 kita pasangkan ke 4-4. Pasang 4-4. Okey, saya galakkan apabila pengguna-pengguna ni kalau dia bagi skru 4, pasanglah 4. 4, jangan pasang 2. Jangan pasang 2. Nampak macam senang, tapi akibatnya akan datang vibration lah. Vibration. Nanti merupakan kita tengah pakai, tiba-tiba jatuh. Jatuh, short terus. Short terus lagi. Tepuk dahi lah. Aduh. Lagi tepuk dahi. So sekarang better pasanglah ke 4-4 skru yang diberi ataupun getah yang diberi itulah. Macam tu. Okey, right. Okey, boleh? Okey, next. Okey, kalau dah siap pasang semua kita dah bercek. Bercek tu satu lagi getah dia. Okey, tengok ni satu lagi tarik tu. Okey, kita pasangkan. Okey, kalau tak silap saya lah, kalau kita tengok dekat power supply ni sementara cikgu Asnawi tengah pasang, tengok dekat power supply ni, sebenarnya jangan risau. Dia punya soket dia ni dia bersegi tau. Bila bersegi bermaksud bila dia ada male dengan female dia, jantan dengan betina dia tak boleh pasang terbalik. So jangan risau. Jangan risau kalau anda nak cuba DIY. Sebab apa? Anda takkan boleh pasang sekiranya soket tu terbalik. Salah. Dia takkan boleh masuk. Takkan boleh masuk punya. Okey. So itu tips daripada saya pula lah. Jangan risau, jangan risau. Okey, dekat sini pula. Okey, so dah siap pasang ni, just pasang ke motherboard lah. Motherboard ini yang power supply datang pada motherboard lah. Okey, so alright, selesai. Okey, selesai, and then dah selesai kita check. Okey, kita check and then kita boleh. So maksudnya kalau kita tengok dekat sini saya dah nampak dah. Bermaksud logik dekat sini, kalau dapat masuk kamera dekat sikit. So dekat bawah ni apa nama dia? Dia punya processor lah. Processor dia lah, ada heatsink dia apa semuanya. Okey, yang ini adalah yang memberi fan kepada heatsink ni supaya aliran sejuk lah. Okey, so bermaksud macam ni Bermaksud heatsink ni dia akan panas, fan ni akan tarik udara ni keluar. Bila udara ni keluar, fan simulate sedut pula buang terus dekat sini. Sebab logik dia keluar habis dekat situ. So dalam cover ni akan panas. So sekarang ni dia perlukan satu fan lagi dalam cover ni untuk move keluar, untuk keluarkan peredaran udara tu, barulah cantik, barulah komputer tu tak hang. Sebab itulah logik dia. Biasa kalau kita nak nampak cantik kita akan tutup. Konon-kononnya takut cicak masuk lah, apalah semua. Sebenarnya dalam tu dia bekerja, dia akan jadi panas. Itu yang tak ada kitaran udara. Sebab itulah cikgu cadangkan tambah satu lagi kipas supaya peredaran udara tu jadi lebih cantik. Okey, jom kita onkan sekejap. Kita nak tengok kalau kita onkan apa yang akan berlaku pada kipas tambahan kita tu. Okey. Tadi kita dah saya on. Okey, on. Ada soalan, kalau guna cooling fan, guna power daripada USB port boleh tak? Boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah juga. Sebab apa? Cooling fan ni ada banyak jenis. Ada yang power daripada USB, ada yang ambil daripada power supply, macam cikgu tunjuk ni ambil daripada board. So banyak benda lah. Okey, kalau tengok sini. Nampak tak? Okey, heatsink dah keluar haba panas.
Sampai kat sini dia tembak, dia akan keluar dan insya-Allah CPU kita yang mana ada hang tu boleh try dulu. Upgrade fan modal RM15 saja, lepas tu anda try. Kalau masih lagi ada masalah, bermaksud dia mungkin ada masalah yang lain. OS, operating system. Windows pula. Windows macam tu. Okey cikgu. Tak apa, nanti cikgu cerita tentang Windows. Sekarang ni saya nak cikgu terangkan sedikit sebab kita sekarang ni ada di Giat Mara Labis. Okey. Cikgu Asmawi adalah salah seorang cikgu yang mengajar ataupun yang berkongsi ilmu tentang sistem komputer. Betul cikgu? Okey cikgu. Giat Mara Labis hanya ada satu kursus sahaja. Satu kursus sajalah. Iaitu sistem komputer. Okey. Dan sistem komputer dekat sini, kalau siapa-siapa nak belajar, berapa lama tempoh masa ni? Okey, tempoh masa adalah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dan apabila habis, pelatih akan dapat SKM tahap 3, CJ Professional Giat Mara. Okey, 2. SKM tahap 3, and then lagi satu tambahan. Kita ada sertifikat Cisco ITE. IT Essential. Okey, so maksud diorang akan dapat 3 lah. 3 sijil. Okey, dalam tempoh 6 bulan diorang keluar akan dapat 3 sijil. Okey, dalam tempoh 6 bulan tu pula, apa bakal-bakal pelajar ataupun bakal-bakal pelatih ni pelajari selain daripada macam kita dah buat ni lah. Yang ni memang utama dia lah. Ini memang utama. Ni adalah memang kita punya core modul kita. Modul yang paling teras yang dia kena lulus adalah ni. Repair komputer. Repairing PC, repairing installation. Maksudnya daripada hardware sampai ke software. Sampai ke software. Maksudnya senang cerita, okey, daripada komputer tu zero. Okey. Okey, daripada kita nak beli. Okey. Daripada kita beli part, and then kita akan gabungkan, dia akan pasang dan dia akan installation. Oh, maksudnya daripada motherboard, diorang akan pasang RAM, diorang akan pasang hard disk ataupun SSD. Sekarang ni teknologi SSD lah kan, laju sikit kan. Laju sikit, pantas. Lepas tu dah siap pasang, diorang pula kena install software pula. Windows apa nak dipakai. Sekarang ni teknologi dah, kalau ikutkan sekarang ni kita dah mau kepada Windows 11. Okay. Dah 11 11 lah. Okey. Alright. Sekarang tapi kalau untuk pelatih-pelatih kami akan ajar dari segi Windows 10. Okey, and then lepas tu dia boleh akan upgrade lah. Okey. So itu yang pertama. Bermaksud yang pertama diorang akan belajar tentang komputer. Takkan 6 bulan belajar komputer je, mesti ada lagi ni. Apa lagi modul yang diorang belajar? Antara modul-modul yang diorang akan belajar adalah dari segi basic networking. Okey, bermaksud basic networking dari segi nak buat cabling wifi, wireless. Okey, jap. Bermaksud kalau TM supply ke rumah kita Unify, diorang akan bagi router dengan modem. So kalau diorang bakal pelajari, bermaksud diorang akan tarik kabel untuk pergi ke tambah lagi router lain. Sambung ke switch apa semua tu. Kalau mau cakap macam basic cyber cafe, macam itulah kita akan buat. Okey. Nampak ada dua dah, advance dah tu. Kadang-kadang user ni, user ni dia tak berminat dengan wifi. Betul. Sebab kadang-kadang wifi pun lambat. Dia lebih suka pakai kabel. Kabel. So kabel adalah orang cakap solution untuk kita dapat data tu secara direct. So dekat kabel tu pula, diorang ni just beli kabel RJ45 cocok ataupun diorang memang belajar? Diorang kena pasang susunan kabel tu. Kabel RJ45 tu, wire tu. Susunan kabel. Okey, daripada white orange, white green blue, white blue green, white brown. Pasang RJ45 clip. Semua selip. Lengkap sangat lengkap. Anda jangan fikir alah setakat beli kabel kat mesti DIY cocok apa pun boleh. Tak, dekat sini diorang memang akan belajar komplit. Kadang-kadang kita beli kabel yang panjang tu kadang terlebih panjang. Betul? Dah bergulung-gulung. Dah tak cantik pula. So kadang kita kalau kita buat secara hands on, kita boleh terus ukur ngam-ngam fitting cantik-cantik. Okey. So dah faham dah. Pertama dia memang repair komputer. Yang kedua diorang akan belajar networking. Okay. Dan juga dalam modul yang terkini kita ada buat basic CCTV. Basic CCTV networking. Oh, maksud diorang pun akan belajar install CCTV? So, maksudnya sistem komputer ni bukan belajar komputer saja. Kita kena mengikut peredaran zaman sekarang. Kalau dulu, orang cakap basic komputer kita kena tahu buka, pasang, install dia. Sekarang no. Sekarang kita dalam kita punya modul, kita dah masukkan as-on yang terkini punya part. Apa kehendak industri? Industri. Kadang-kadang orang cakap, kau ada belajar komputer. Takkan nak configure CCTV basic pun tak pandai. Kita includekan. Maksudnya dia orang akan pasang komputer, lepas tu siap setting masuk ke komputer, boleh tengok dekat handphone ni semua sekali. Handphone, dekat laptop, boleh tengok. Yang ketiga dah tu. Maksudnya itu yang bakal pelajar-pelajar ataupun pelatih-pelatih hadap dalam tempoh 6 bulan tu. Lagi apa lagi ilmu yang lagi advance?
Repair handphone ada tak? Repair handphone. Ada? Basic repair handphone. Basic repair handphone pun ada? Tukar screen. Okay, setakat kalau cakap tukar port charging. Kan kita ni port charging kalau kita pergi kedai biasa dia tekan berapa? RM60, RM80. Sebenarnya modal baru RM5. Jangan cerita nanti orang marah. Port charging dia RM5 dia. Ya Allah. Okay, kita tukar dengan hadiah orang cakap solder. Repair sikit, selesai. So sebenarnya kita jangan kecilkan pemikiran kita. Sebab itulah saya buat video ni, cikgu. Sebab itulah saya korbankan masa saya walaupun tidak dibayar untuk jalan seluruh Johor. Okey, untuk jalan seluruh Johor, jalan di semua pelusuk negeri daerah negeri Johor ni untuk kita bongkarkan apa yang ada dalam Giat Mara supaya penonton-penonton kita tahu yang sebenarnya dekat Giat Mara banyak bidang-bidang khusus ataupun banyak yang Giat Mara tawarkan ilmu-ilmu yang mungkin selama ni kita tak tahu. So bila saya buat macam ni, sebenarnya saya sendiri pun baru tahu rupa saya punya expectation sebenarnya belajar sistem komputer ni. Inilah belajar repair komputer format. Itu je. Rupanya belajar pasang CCTV sampai satu tahap belajar repair handphone juga. Dan modul yang sedang kami tengah rangka adalah repair laptop. Laptop kita akan baraikan, akan gabungkan setakat nak tukar skrin. Okay, biasanya kebanyakan orang cakap tukar bateri hang. Betul. Okay, so sebenarnya tukar bateri tu almost dalam RM40, RM50 je. Yang penting ada ilmu. Yang mahalnya sebenarnya kan Cikgu, yang mahal sebenarnya ilmu Cikgu. Tapi ramai saya tengok orang tak nak invest dengan ilmu. Kalau marah buang masa lah nak masuk Giat 6 bulan. Lepas tu kau kena bayar pula pada orang lain untuk selesaikan masalah tu. So sekadar DIY orang kata. Sekadar DIY. Saya memang kaki DIY. Okey Cikgu, ada apa-apa input tambahan tak? Kalau ada sesiapa yang berminat nak masuk Giat Mara Labis ni, macam mana cara dia? Okey, right. So boleh datang di Giat Mara Labis. Okey, kita di lokasi baru di Taman Sri Kencana. Okey, berhadapan dengan SK Labis dan juga berdekatan dengan Maybank. Okey, kalau kita tengok nanti kalau tadi datang tengah buat KTM punya session kan. So itulah kita punya lokasi lah. So masih ada lagi kekosongan. Untuk sesi 2 iaitu sesi Julai lah. Masih ada kekosongan. Bila penutup dia? Datang 15. Sebelum 15 hari bulan 8 ni. Kalau anda dapat lihat sekarang ni kan, macam tak seronok je bengkel Giat Mara Labis ni, macam tak ceria je. Sedikit information kepada semua penonton, Giat Mara Labis baru saja berpindah di tempat yang baru. Sebab sebelum ni dia ada dekat Desa Temu Jodoh kan. So dia baru pindah kat sini. So sekarang ni kalau anda dapat lihat kita tengah jalan seluruh Johor kan, kita nampak banyak tak Giat Mara yang tengah upgrade. Tengah upgrade tu bermaksud dia tengah mengecat, tengah buat itu apa semua. Sama juga apa yang berlaku dekat Giat Mara Labis. Sekarang ni dengan dalam proses tengah setup, tengah upgrade apa-apa semua. Tapi insya-Allah walaupun Giat Mara tengah set up apa semua, cikgu dia tetap juga akan mengajar, cikgu dia tetap juga akan berkongsi ilmu dengan anda semua. Okey. Untuk keperluan anak-anak tempatan kita. Betul cikgu. Syarat nak masuk Giat cikgu? Umur 15 tahun. 15 tahun ke atas? Minat. Sebab minat ni akan menentukan kita macam mana. Betul. Kalau kita tak minat, kita terpaksa ikut mak ayah mak kau cakap masuk. Kau pergi masuk, bagus belajar kat situ. Takkan pergi mana. Aerobico cakap bagus kat situ, kau pergi masuk. Tak boleh Tak boleh. Dia kena minat. Okay, 15 tahun ke atas, syarat pertama minat. Pandai membaca, mengira dan menulis cukup. Kalau dia orang macam boleh baca tapi lambat-lambat sikit. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni kurang dari segi teknikal, tapi skill ini macam. Betul. Saya banyak jumpa orang yang macam tu. Tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi kemahiran dia macam ni. Komitmen dia macam ni. Kehadiran dia macam ni. Kadang-kadang bandai bijak apa semua, tapi maaf cakap malas sikit. Betul kan? So sebab itulah dalam bidang kemahiran. Kalau anda tak pandai membaca, tak pandai menulis, merangkak-rangkak kan, kalau ada anak yang jenis lebih kurang yang macam tu, saya cadangkan jom sama-sama kita masuk ke Giat Mara. Sebab Giat Mara dia nak melahirkan banyak lagi usahawan dan juga orang yang dalam bidang teknikal. So jadinya dia tak pandang sangat tentang akademik. Yang penting anda ada minat, boleh datang ke sini, insya-Allah. Okey cikgu, last soalan daripada saya. Okey. Setiap rumah boleh dikatakan ada komputer. Okey. Setiap rumah boleh, setiap individu, bukan rumah lagi dah, akan ada handphone. Yes. So tadi cikgu cakap dekat sini ada ada khusus bidang repair handphone dan juga komputer. Kalau orang tempatan dekat sini, dekat orang Labis ke orang ni apa semua, nak hantar repair ataupun nak belajar, boleh ke? Okey, kalau jangka masa pendek. Jangka masa pendek kita ada buat khusus repair maintenance PC. Okey. Dan juga itu khusus 1 hari.
Oh, 1 hari? 1 hari maksudnya saja. belajar maintain? Belajar maintain macam mana kita nak troubleshooting, macam mana kita nak, kalau sekiranya kita punya Windows hang, macam mana kita nak baiki. Okey, kita ada buat kelas 1 hari. Dan juga kalau macam tadi di handphone, kita setakat nak tukar basic, nak tukar screen, apa semua kita akan adakan lah. Ada juga itu kelas. Dalam perancangan kami nak buat. Itu khusus jaga masa pendek? Khusus jaga masa, 1 hari saja. 1 hari saja. Okey, sebelum kita pergi ke yang lain, saya nak tanya dulu tu. Untuk khusus jaga masa pendek tu, yuran dengan dia punya, apa orang cakap, dia punya syarat dia macam mana pula? Syarat dia. Okey, yang pertama tadi minat. Sama juga? Minat juga. Okey. Dan yuran serendah RM15 sehari. Rasa nak hantar kepala dekat CPU ni. RM15 pun kau rasa macam mana? RM15 je bang yuran untuk khusus jaga masa pendek dekat Giat Mara Labis ni. Untuk anda belajar, macam tadi cikgu cakap lah, mungkin repair handphone, servis CPU, belajar maintain komputer apa semua. So rebutlah peluang ni. Apa yang saya boleh kata, rebutlah peluang ni sangat-sangat. Kadang-kadang dia tak ada masa untuk belajar sepenuh panjang masa 6 bulan kan. Belajar yang apa, jaga masa pendek 1 hari je. Dia free hari Sabtu. Datang. Boleh, tak ada masalah. Tapi syaratnya datang dululah, datang bincang dululah. Takut mana tahu Cikgu Asmawi pergi kedui kahwin ke, datang-datang tak ada. So datang dulu, isi nama, bincang dulu cikgu macam mana cikgu ini ni. Biasanya kita akan buat secara dalam berkumpulan lah. Berkumpulan. Okay, satu sesi 10 orang. Okay, supaya satu sesi tu kita boleh berkongsi. Senang sekali jalan kan. Betul, saya setuju tu. Ada baru? Sini ada transit tak? Sini tak ada transit, tapi kita ada rumah sewa lah. Maksudnya kalau siapa yang datang dari jauh, mungkin anda duduk daripada Segamat nak masuk kat sini jauh. So insyaAllah datang je dulu Giat Mara, nanti bincang. Benda boleh bincang. Buat apa nak gaduh? Datang dulu kat sini. Umur 60 tahun boleh lah. Kalau naik tangga tak merangkak boleh. Tak ada masalah. Selagi minat. Minat, sehat tubuh badan lah. Kalau kita boleh, bukan tak boleh. Takut nanti saya cakap 60 tahun boleh, nanti datang sini dah tak nampak, tangan dah bergigil apa semua. Lebih lagi kalau kita bermain dengan komponen elektrik ni, macam safety, keselamatan kita kena tanya juga lah. Betul kat situ. Okey. Tadi cikgu belum jawab lagi satu soalan saya. Kalau orang luar nak hantar repair, boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Serendah RM25 sahaja. Bergantung pada kerosakan lah. Jangan buat pasal je tu. Nanti orang kata RM25. Biasanya kalau macam tu kita akan servis maintenance lah. Okay, kalau sekiranya perkakasan tu rosak, itu dah kena lain cas lah. Kalau macam format tu RM25 saja tu. Itulah format RM25. RM25. Saya baru lepas format PC saya dekat JB RM60. Okey. Windows ciplak. Okey, tak apa, tak nak cerita dekat situ lah. Okey cikgu, akhir kata dari cikgu, apa saranan cikgu kepada kita punya penonton? Kalau ada siapa-siapa yang nak belajar ke apa ke semua? Okay, so bagi anak-anak muda lah, terutama anak-anak muda yang lepasan sekolah SPM ni, rebut peluang untuk belajar kemahiran. Sekarang ni orang cakap kemahiran tu satu keperluan untuk setiap individu. Tak semestinya belajar komputer. Mungkin you all nak belajar dari segi masakan, jahitan, solikan. You all minat, kalau misalnya kata ada perancangan, akan datang ada perancangan. Saya suka ceritakan kepada anak murid saya apa 4 tahun, 5 tahun yang you all nak buat, nak jadi. Betul. So sekarang kemahiran lah. Betul. So you all pergi mencari you all punya kemahiran, then masuk mana-mana Giat Mara. Yang tengok, tapi kalau tu survey dulu lah. Kadang-kadang ada juga yang suka berjalan. Dia duduk dekat Kuala Lumpur, tapi dia nak masuk Giat Mara dekat mana? Dekat Melaka, dekat Labis. Mata-mata nak jumpa saya, jumpa kat Labis masuk. Dia kata dekat Giat Mara Labis, Cikgu Asmawi handsome. So dia masuk kat sini. Ada juga macam itu. Ada juga. Boleh. Sebab Giat Mara ada 231 cawangan di seluruh Malaysia. Untuk Johor saja ada 26 cawangan untuk negeri Johor saja. So jadinya rebutlah peluang. Dan ambillah ilmu. Orang cakap dalam masa pendek je. Betul, 6 bulan je. Dan lagi satu, kita tidak meletakkan yuran yang tinggi. Betul. Seperti mana-mana tempat yang lain. Tak payah nak buat pinjaman PTPTN lah, apalah semua tak payah. Giat Mara siap bagi allowance lagi RM200 sebulan. Kan? Kalau anda rasa kena bayar yuran RM100.5, tak, sebenarnya yuran tu kalau kita faham betul-betul, yuran tu adalah untuk bayar folio, untuk buat SKM. Pendaftaran SKM. Itu je. Itulah, dari segi lain-lain bahan latihan free. Kita sediakan. Tak tahu nak cakap apa lah. Okey cikgu, terima kasih lah sangat-sangat. Penerangan cikgu sangat jelas. So siapa-siapa yang berminat nak belajar
sistem komputer di Giat Mara Labis. Okey, masih lagi ada kekosongan. Pendaftaran akan tutup pada 15 hari bulan 8 ni. So saya sarankan datang terus ke Giat Mara Labis. Nombor telefon saya dah tuliskan dekat ruang komen. Saya dah pinkan juga nombor telefon Giat Mara Labis. Boleh datang ke sini. Kod-kod terlepas pandang anda boleh tulis je dekat Facebook Giat Mara Labis. Kat sana ada maklumat lanjut, alamat, nombor telefon, apa semua macam tu. So saya ucapkan ribuan terima kasih dan sangat-sangat berterima kasihlah dengan Giat Mara Labis kerana sudi menerima kehadiran kita, layan walaupun sekarang ni sebenarnya tengah waktu rehat cikgu ni saya ambil ni. So jadinya minta maaf cikgu, kacau cikgu punya waktu operasi apa semua. So terima kasih kepada tim Hairul. Hairul Beko kerana sudi turun ke Padang untuk berkongsi dengan anak-anak. Saya rasa ramai lagi yang tak tahu info tentang Giat Mara. Betul. Sebab itulah saya buat benda ni. Walaupun tak dibayar, saya buat juga. Macam tu. Okey, terima kasih sangat-sangat cikgu. Alright, itu sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah besok saya akan ada di Giat Mara Keluang dan juga Giat Mara Sembrong. Okey, di area Keluang juga. So kita jumpa lagi di sana. So saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye.